Peradaban kita bangunkan, bina kota bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh rakyat berdiri, ayunkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh rakyat berdiri, semarakan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa insan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh rakyat berdiri, semarakan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Oh, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Langkah kaki sampai ke pekan sambil mencari kain sebidang. Terima kasih kami ucapkan sudi Dr. Zul turun bertandang. Buluh semantan dikerat-kerat, buluh bersumpitan semua diikat. Amanah Tuan sangatlah berat, menjaga kesihatan semua rakyat. Suara Anak Madani merupakan program bual bicara berinformatif bersama panel jemputan yang kami jemput terdiri daripada pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan tentunya menteri-menteri di pelbagai kementerian dalam ikhtiar kita untuk mendekatkan masyarakat bersama pimpinan bagi membincangkan isu-isu yang penting dengan objektif utamanya memberikan maklumat sekaligus mensejahterakan rakyat yang bernaung di bawah kerajaan Malaysia Madani. Dan kali ini bual bicara kita sangat dekat di hati masyarakat, iaitu aspek kesihatan yang meliputi literasi kesihatan fizikal, kesihatan mental bersama tetamu yang tidak asing bagi kita, Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam Belanjawan 2024, Kementerian Kesihatan dapat peruntukan yang kedua terbesar, 41 bilion ringgit. Bagaimana kita kementerian ini melihat dari segi kemampuan yang ada ini untuk kita tingkatkan lagi perkhidmatan kesihatan dan nak pastikan bahawa kesihatan rakyat ini sangat terjamin pada waktu yang mencabar ini. Sebab kita tahu kita berdepan dengan satu realiti pasca COVID, cabaran ekonomi, dan tentunya kesihatan ini satu elemen yang penting kerana dalam madani itu ada elemen ataupun rukun kesejahteraan. Penting antara tugasan penting di antara ahli kabinet itu adalah pastinya Menteri Kesihatan itu. Sebab Menteri Kesihatan itu langsung terlibat dan langsung tanggungjawab dirinya untuk memastikan persoalan well-being, persoalan kesihatan, mind, body and spirit katanya tu. Kita baru saja keluar daripada pandemik penyakit berjangkit. Dia sifatnya tu datang mengejut. Itu dikatakan acute. Datang dan menerjah kita, ya. Dan juga dia itu sifatnya datang dan pergi. Dia episod lah kalau kita tahu episod kan. Yeah. Episod apa pun. Penyakit-penyakit berjangkit, dia datang secara acute dan dia pergi pun macam tak datang-datang dah lagi. Itu penyakit-penyakit berjangkit. Sifat-sifat infectious disease atau penyakit berjangkit itu dia begitu. Satu masa dulu kita ada avian flu, kita ada influenza, Zika, kita ada H1N1, H2N.
ataupun juga yang lain. Ya, epidemik denggi contohnya. Denggi juga begitu. Ada sesekali boom dia naik. Kemudian dia lama tak ada. Ikut cuaca dan sebagainya. Itu sifatnya penyakit-penyakit berjangkit. Acute, datang dan pergi. Tetapi saya mau malam ini menyebutkan cabaran bagi menteri ini yang lebih besar. Krisis pandemik yang lebih besar yang jarang-jarang ataupun di kalangan kita ni ramai yang tak sedar pun. Itulah yang disebutkan sebagai penyakit hari ini, disebutkan sebagai penyakit-penyakit tak berjangkit. Di mana sekedar tinggi ke tak jangkit. Sifatnya begitu mudahnya. Saya cakap bahasa-bahasa mudah yang malam ni ya. Jadi pandemik penyakit tak berjangkit inilah yang menjadi cabaran besar bagi menteri ini. Kalau 2 tahun dahulu semasa pandemik, siapa ingat berapa ribu yang terkorban? Ada di kalangan kita kehilangan ibu, ada di kalangan kita kehilangan pasangan, suami, isteri, anak-anak, orang yang kita sayangi, insan yang kita sangat dekat dan kita sayangi. Hari ini sudah tidak ada terkorban dalam semasa pandemik. Kalau lupa saya ingatkan, 36,000 lebih, 36,400 dalam 2 tahun. SARS-CoV-2 mengorbankan rakyat Malaysia jutaan, kalau 5 juta itu global. Tapi data Malaysia menunjukkan bahawa yang terkorban semasa COVID dalam 2 tahun ya, kita terkurung dalam PKP ya, adalah 36,400, kurang lebih begitu. 36,000 ringkasnya. Itu pandemik SARS-CoV. Pandemik penyakit-penyakit berjangkit. Tuan-tuan congak agak-agaknya penyakit yang saya sebutkan tadi, pandemik penyakit tidak berjangkit itu. Ambil saja daripada satu punca. Katalah punca itu adalah yang terkait dengan apa yang diistilahkan sebagai COPD ataupun yang terkait dengan paru-paru. Chronic obstructive pulmonary disease. Termasuklah emphysema, segalanya lah yang terkait dengan paru-paru saja. Pneumonia, ada kanser, ada emphysema, ada asma, segalanya itu. Setahun data yang terkorban akibat dengan COPD ataupun yang terkait dengan yang disebutkan sebagai rokok related untuk lelaki macam kita ni, Dato' Sri, kita seharusnya hidup 73.5 tahun. Kaum Hawa yang less stressful, kurang tekanan hidup dia 75, 76 sekarang ini. Malaysian statistik lebih kurang begitu. Nombor 1 killer mati permatang adalah serangan jantung. Serangan jantung, IHD, ischemic heart disease. Itu nombor 1. 17.8% di kalangan kematian permatang terkait dengan persoalan serangan jantung. Yang terkait dengan COPD atau rokok related tadi, setahun, bukan 2 tahun, setahun. 26,000 kematian akibat daripada penyakit kronik yang terkait dengan satu penyakit yang dinamakan COPD. Tak masuk IHD, tak masuk kanser, tak masuk yang lain. Paru-paru saja. Ini adalah pandemik. Penyakit tidak berjangkit. Non-communicable disease. NCD. N, non. C, communicable. D, disease. Penyakit yang tidak boleh berjangkit walaupun duduk sebelah lama-lama pun tak apa. InsyaAllah batuk ke apa ke tak, dia tak berjangkit. Sebab dia terkait dengan apa yang dikatakan sebagai penyakit-penyakit yang antara lain berpunca daripada 3 atau 4 faktor besar. Pertama adalah darah tinggi. 1 daripada 4 Malaysian mengikut data yang disebut sebagai data NHMS itu, National Health Mobility Survey, kajian yang kita buat setiap beberapa tahun, 1 in 4. 1 daripada 4. Ya. Maaf, itu 1 daripada 4 diabetes. Kencing manis yang pertama. 1 daripada 4. 1 daripada 5 darah tinggi. Hampir 50% kita tinggi kolesterol. Hampir 1 dalam 2 overweight. Ini dia 4 faktor yang menjadi punca risiko pertama dalam NCDs. Yang berakhir dengan kematian secara permatang. Sama ada serangan jantung atau stroke. Sebab dia tak pernah tahu pun bahawa dia ada
darah tinggi. Kencing manis dia, darah tinggi dia tu 180 over. Kadang-kadang 200. Dia tak tahu pun. Saya buat lawatan ziarah medik di kawasan saya. Saya nak sebutkan, yang 1 dalam 4 tadi, 1 dalam 4 yang diabetes, ramai yang tak tahu pun. Mereka diabetes. 1 dalam 5 hypertension, ramai juga tak tahu. Mereka, they don't know. Kolesterol tambah-tambah lagi. Dia tahu bila agaknya dia kencing manis. Ada satu infografik yang sangat. Jangan tunggu anda tahu anda kencing manis bila semut dah mula menggorong kencing anda. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, the time bomb, obese. No body shaming No body shaming, tapi berat badan tinggi. Okey ke? BMI kalau lebih daripada 28, lebih daripada 30, maaf, itu overweight sikit. Saya 35 kot. Oh, 35 tu lebih kurang saya sikit je. Lebih sikit. Baik, kenapa saya ceritakan semua ini? Inilah dia perkara yang paling mencabar di negara kita ini, untuk kita pastikan bahawa kerajaan akan tidak menanggung the heavy burden of managing Malaysian yang tinggi tekanan darah, tinggi diabetes, tinggi kolesterol dan obese dan overweight. Kita bercakap tentang mental health juga. Tuan-tuan, 2 cabaran besar. Termasuklah anak-anak ini, komuniti yang paling top di Malaysia, di Putrajaya ni tuan-tuan. Ya. Apa dia? 2. 1, bantut. 2, obes. Saya ringkaskan bahawa ulama menyebutkannya begini, akal yang pintar, ya, akal yang bijak berada pada tubuh badan yang sehat. Al-aqlu salim fi jismi salim, kata ulama-ulama. Sebab kita berakhir dengan melaksanakan program di sekolah-sekolah RMT, rancangan makanan tambahan. Ya. Dan hidangan yang kita tentukan, HIST. Anak-anak yang obes ni confirm kumpulan rentan, kumpulan berisiko tinggi yang akhirnya akan pergi kepada kencing manis dan juga darah tinggi. Pada awal lagi penyakit tidak berjangkit ini menyerang golongan ini, yang menyerang kanak-kanak pada peringkat itu lagi. Yeah. Dan justru karena itu kami telah membuat juga kajian apabila kita memberikan pemakanan seperti ini dan kita lakukan pada beberapa kohort, beberapa generasi. 2 yang dapat kita pastikan, BMI mereka turun dan intellectual keupayaan mental mereka pun bertambah. Terbukti, evidence based dan stunted makan generasi. Kalau kita ingat dulu-dulu orang Jepun kan, Jepun masa zaman Jepun dulu. Jepun datang Malaysia ni. Semua yang pendek-pendek. Pendek-pendek je. Sekarang tinggi. Sekarang Korea pun begitu. Itu intervensi pemakanan. Itu satu hal lain. Kalau saya boleh sebutkan, betul merokok itu memberikan ada juga teks cukainya, tetapi mengendalikan kos patient pesakit yang sama ada datang dengan kanser, datang dengan COPD, datang dengan vape pula, dengan Bali sebagainya. Orang kata tak berbaloi dengan apa cukai yang kita dapat, tuan-tuan. Saya nak pendekkan dan mudahkan begitu saja. Jadi sebagai menteri, pastinya yang menjadi cabaran besar pada saya, betul lah, pertama adalah infrastruktur. Ya, tanya pengarah, mana-mana pun kita pergi, waiting time. Waktu menunggu nak jumpa doktor, menunggu nak jumpa pakar, menunggu nak dapatkan rawatan-rawatan lanjutan, menunggu kadang-kali nak buat operation pun, elective surgery. Kalau jantung kadang-kali 6 bulan pun ada. Kalau di sedang menanti setahun pun ada. Penantian satu penyiksaan, bukan? Tapi begitulah. Sama ada kadang-kali datang stage 2. Ya, itu satu hal lain. Kanser ini, sebab yang tak datang tu sebab dia datang lambat. Datang dah stage 3. Ini semua satu hal yang terkait dengan pandemik, penyakit-penyakit tidak berjangkit. Jadi kalau tuan-tuan saya sebutkan, saya nak tekankan angka yang membunuh kita secara peramatang setiap tahun. Ambil satu saja sebutkan tadi, COPD bersabit dengan paru-paru.
dan terkait dengan rokok dan sebagainya 26,000 setahun. Tak termasuk kos merawat mereka. Kos kalau lah mereka yang darah tinggi kencing manis tadi, once they are bedridden, kaki kena potong, bila buah pinggang rosak, dialisis kali seminggu, dan kos dan quality of life hampir that's the end of it. Tak ada quality of life kalau 3 kali sudah always in the dialysis center. Jadi tuan-tuan, saya nak peringatkan semua, selagi ibu dan ayah tidak mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan kanak-kanak, menteri ni boleh buatlah kempen apa pun. Kempen kurang gula, kempen kurang garam ni. Tak sebut pasal kempen kurang gula, kurang garam ni. Ya, garam kita, negara ni average kita makan garam berapa tuan-tuan sehari? 7,5 gram sehari. WHO kata tak boleh lebih daripada 5, tapi kita lebih juga. Ya tuan-tuan, air sugary drink tu tak boleh lebih daripada 5 gram per 100 ml. Lebih kita cukaikan. Kita boleh dapat cukai, kita dah tambah dah 10 sen cukai. Tapi dapat pun cukai yang minum secara mewah dan berluasa akhirnya come down with diabetes. Dan kalau seorang tu cost of treating dia, cost the burden of disease untuk merawat tu tak berbaloi cukai yang kita dapat tuan-tuan. Jadi malam ini saya nak tekankan betapa mustahaknya setiap seorang kita mesti mengambil tanggungjawab diri terhadap kesihatan diri, isteri ataupun pasangan, suami dan terhadap anak-anak. Kalau kita semua telah mengambil tugasan itu, moderator, we don't have to bother doing anything else because everything else, sebab kita berikan yang terbaik. Hospital kita ni, sistem kesihatan kita ni tuan-tuan, jangan tidak tahu adalah antara terhebat di dunia. Walaupun kita tahu masalah-masalahnya, tetapi dan kalau ambil dari sudut health tourism, medical tourism, we are number 1 in the world. Affordability, harga yang sederhana, sistem yang sangat baik. Tetapi rakyat kita, saya sebutkan tadi, 1 dalam 5 darah tinggi, 1 dalam 4 diabetes, 48% tinggi kolesterol, hyperkolesterolemia, dan obesnya 48% sampai 1 dalam 2. Ini adalah risiko, the highest risk factor ataupun faktor risiko yang paling mudah mencetuskan serangan jantung, kedua stroke, dan ketiga segala yang lain tadi, end stage renal failure ataupun kegagalan buah pinggang, kena dialisis, tak dirawat baik-baik, potong, apa lagi, buta, blindness due to retinopathy dan sebagainya. Tuan-tuan, saya sengaja bawa berita yang kurang baik untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih lagi tidak enggan untuk, apa yang nak saya tekankan, bermula dengan satu cara hidup, living healthily, actively. Paling besar masalah pandemik NCD tadi tuan-tuan dah boleh faham Saya guna NCD tak diguna bagi tak berjangkit dah ya. Saya guna NCD. Hari ini NCD itu biarlah jadi satu perkataan household word. Tuan-tuan tahu cabaran yang paling besar adalah apa? Berjam-jam. Sama ada gadget, sama ada di pejabat, looking down in our screen. Ini dikatakan sedentary. Pernah dengar istilah tu? Ada bahasa Melayu dah sekarang ni. SEDENTARI. Sedentary maknanya hidup tidak aktif. Kita tak boleh lebih daripada 2-3 jam duduk. Sistem badan kita ni ada 2 circulation sistemnya. Ngajarlah malam ni kuliah pun kuliah lah, tak apalah. Tazkirah perubatan. Satu sistem darah. Dia ada pump kan? Dia ada pump. Jadi tidur ke apa ke dia tetap pumping. Betul. Tak pumping tu innalillah lah kan? Ada lagi satu sistem yang sama penting dan terkadang kali lebih penting kerana dia adalah sistem yang mengandungi segala immune cell kita yang juga membuat aliran seluruh tubuh badan kita. Itu dinamakan sistem limpatik.
sistem limpatik. Jadi sistem limpatik itu tuan-tuan beza dengan sistem pembuluh darah kita yang darah mengalir segalanya, ya, sending all to all the organs, tissue, brain segalanya, dia ada pump. Tapi tuan-tuan, sistem limpatik ni dia tak ada pump. Dia mengandungi sel-sel imunologi, dia sel-sel darah putih, the white blood cells, all the important cell dalam immunity, dalam menjaga immunity diri. Tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya kalau tuan-tuan tak berjalan duduk sedentary, berjam-jam ke office, mana pun dengan gadget, tuan-tuan terdedah kepada apa yang dikatakan sebagai, ya, yang sangat terdedah, ya, kepada apa yang boleh saja mencetuskan permasalahan apa? Kardiovaskular. Dan tambah kalau kita hipertensif, darah tinggi, kencing manis, obes pula, duduk saja. Sedentary life. Sebab itu program penting dalam KKM, sesama kami dulu, kita nak lakukan X break. Bermesyuarat kalau 2 jam mesti bangun 5 minit. Lantar-lantar. Sebab tu dia senang mendapat stroke. Sebab tu dia senang mendapat occlusion, sebab tu dia senang embolism dan sebagainya. Itu semua adalah perkara yang terkait dengan persoalan pandemik. Saya ambil ringka-ringka aja lah, ya. Pandemik, penyakit tidak berjangkit ataupun NCDs yang merupakan killer nombor 1 di Malaysia ini. Serangan jantung, stroke, itu tak termasuk, saya tak sebut kanser lagi. Saya tak sebut tentang kanser lagi. Yang nombor 1 adalah breast untuk wanita. Lepas tu adalah breast, colorectal, kanser usus besar. Ya. Kemudian kepada kaum ada macam kami ni, ada AIDS, prostate. Ya. Sekarang juga kita lihat lebih prevalent di kalangan kanser hepar ataupun bahasa mudanya kanser hati. Kanser hati juga terkait dengan obes. Hari ini fatty liver dikatakan, hati yang berlemak mendedahkan seseorang itu kepada pelbagai penyakit, antara lainnya exposed to kanser hati. Dulu kanser hati nombor 1 penyebabnya adalah hepatitis B, hepatitis C. Sekarang diambil alih oleh fatty liver ataupun liver berlemak secara berisiko untuk membuat kanser. Jadi tuan-tuan, malam ni saja nak menakutkan tuan-tuan je. Sepanjang saya bercakap memang menakut. Kalau tak takut lagi saya tak tahulah. Ya. Jadi insya-Allah itu dulu pusingan ini Dato' Sri moderator, ya. Pandemik, penyakit berjangkit datang dan pergi. Acute episode dia pergi. Tak tahu bila akan kembali SARS-CoV-2. Waliyahzubillah, kita tak mau dia datang balik. Tapi kalau dia datang balik, make sure kita ada preparedness. Jangan down on our knee atau orang kata apa. Jangan dengan MCO saja. Jangan dengan PKP saja. Hancur dunia, hancur negara, hancur ekonomi. Kali 2 dia datang, kita ada preparedness. Itu kalau penyakit berjangkit. Ya, tetapi yang saya huraikan dalam hampir 20 minit tadi adalah pandemik, cabaran, penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dinamakan NCDs, non-communicable disease, yang membunuh jauh lebih besar angkanya daripada SARS-CoV-2 yang lalu. Anak-anak yang ada penyakit cerebral palsy. Okey, apakah cadangan KKM untuk menyediakan pusat jagaan yang khusus? Sebab benda ni memerlukan latihan yang profesional. Dan yang kedua, bagaimana nak bagi sokongan moral pada ibu bapa yang ada anak yang beginilah. Baik, itu satu soalan yang lebih khusus, ya. Cerebral palsy yang merupakan satu yang padanya adalah, ya, dia merupakan satu pembawakan ketika lahir, ya, dan siapa yang punya anak cerebral palsy pasti tahu bahawa cabarannya begitu besar. Ia adalah anak anugerah, ya, yang saya tahu. Saya sendiri ada anak-anak saudara lah, bukan anak saya, ya. Sehingga umur 30 tahun pun ada, jarang yang boleh
thrive to that age, ya. Namun kalau saya nak menjawab soalan, ya, soalan ini secara lebih khusus, kalau di Putrajaya ni kita ada beberapa NGO, ya, ataupun kalau saya ambil pusat dalaman komuniti PKD itu, PDK, ya, PDK. Saya tak pasti kalau di sini ada, ya, tapi memang kalau PDK ni sekadar kalau autisme itu mungkin lagi boleh, tapi kalau cerebral palsy ni dia almost tak boleh mengurus diri, ya. Yeah. So that's where beyond just pusat-pusat yang boleh kita tubuhkan, saya sangat insaf dan saya sangat sedar, ya, dan perlu juga dia kalau dalam bentuknya rare disease itu satu hal, ya, doktor, ya. Tapi kalau cerebral palsy ni mungkin saya minta doktor pengarah hospital menjawab lebih mudah, saya kira, sebab layanan dan rawatan itu memang, ya, there's not much to be done except that kita paksa round the clock, 24 hours attention, ya, dan the caregiver itu mestilah seorang yang punya kekuatan untuk, ya, untuk memberikan care kepada anak istimewa tadi. Tapi mungkin saya terpaksa memanggil Dr. Suraya untuk menjawab bagi pengarah hospital di Putrajaya ini. Mungkin saya boleh tambah daripada KKM, apa yang KKM boleh bantu kemudian. Tapi saya nak dengar dulu jawapan daripada Dr. Pengarah. Saya faham cerebral palsy penjagaannya agak mencabar. Bukan agak mencabar, sangat mencabar. Sangat mencabar. Di mana mereka, anak-anak ni, anak istimewa yang lahir dalam keadaan begitu dan besar, ada yang, itulah macam YB cakap tadi, ada yang up to 30 years dan sebagainya. Dari segi penjagaan, memang selalunya hospital akan empower parents lah, ya, ibu bapa, mengajar ibu bapa bagaimana untuk memberi penjagaan lah kepada anak-anak yang ni, yang jika terdapatlah kadang-kadang berlaku sebab kadang-kadang mereka mengalami jangkitan paru-paru dan sebagainya, boleh bawa ke hospital dan sebagainya. Kita juga ada di hospital dan di klinik-klinik ada juga kita sebut home domiciliary care, domiciliary domiciliary care, di mana pasukan ini akan datang ke rumah untuk membantu. Itulah yang kita boleh berikan. Apakah ada di Putrajaya ni, Dr. Suraya? Ada. Ada, ya? Okey. Itu yang saya nak tahu. Terima kasih, Doktor. Baik, okey. Jadi kita cerita secara umum mengenai perancangan ataupun strategi untuk memastikan kesejahteraan rakyat, ya, dengan penerangan-penerangan yang begitu jelas. Saya nak tengok ataupun nak minta pandangan Menteri. Kementerian Kesihatan baru-baru ini umumkan bahawa pegawai perubatan yang diarah bertugas, ini kita cerita pasal pegawai perubatan pula, ya, yang diarah bertugas pada hari Sabtu dan hari kelepasan am layak menerima allowance locum pada kadar RM80 1 jam. Dan pada saya ini menunjukkan bahawa keprihatinan kerajaan dalam kita menghargai pejabat-pejabat awam kesihatan. Jadi bagaimana perancangan kementerian? Baik, antara perkara yang menjadi besar cabaran kepada menteri adalah infra. Itu umum tahu, ya. Semua ada persoalan hospital yang nak dibina. Ya. Ada hospital, semua ada hospital distrik, hospital tak berpakar, hospital berpakar minor, hospital berpakar major, ya. Hospital the state state hospital yang lebih besar dan institusi-institusi yang menjadi pakar-pakar reference center rujukan seperti IKN dan sebagainya. Ya. Itu satu hal cabarannya. Itu infra. Infra ni walaupun besar macam mana pun cabarannya masih mampu lagi kita boleh bina. Brick and mortar tu jauh lebih mudah. Tapi untuk membekalkan siapa yang akan mengurus dan mengemudi ataupun menangani, how do they get personnel dan atau dipanggil kita health care workers itu, daripada lowest activity of the ambulance driver sampailah
kepada the specialist dan sub pakar dan sub specialist. Seluruh tenaga yang dikatakan sumber tenaga manusia itu adalah cabaran yang jauh lebih besar. Klinik saja kita ada 7 jenis. Jenis 7 yang jenis yang paling besar jenis 1 type 1 ya. Itu kalau satu klinik type 1 itu 1,000 orang datang sehari. Yeah. Hampir sama besar daripada beberapa hospital distrik yang tak ada pakar tu. Kadang-kadang klinik-klinik yang besar-besar di bandar-bandar besar ni 1,000 a day. Sistem kesihatan negara kita ini terbelah pada 2. Awam, swasta. Ya. Yeah. Awam punya klinik yang saya telah sebutkan tadi, 7 jenisnya, termasuklah klinik komuniti, termasuklah klinik desa, klinik ibu anak, itu klinik. Dan hospitalnya tu kita ada 149 hospital. Ya, daripada yang sebesar-besarnya, padalah sampai saya sebutkan tadi klinik-klinik hospital-hospital distrik daerah yang tak ada pakar pun. Selalunya kalau BOR-nya tu ataupun bed occupation rate-nya tu katil yang digunakan itu hanya kadang-kali baru tadi saya lihat ya hanya di mana tadi yang saya tengok 48% saja ya 48% sampai pun ya, tapi kalau Tanjung Karang yang hospital baru ni hampir 100%. Dia bukan klinik pakar tapi klinik yang pakar minor. Dia ada 10 kepakaran tambahan dengan sub pakaran daripada 90 datang because dia ada kluster punya ni konsep. Jadi datang ujung minggu 8 lagi. 8 lagi sub kepakaran datang ya. Semua ada psikiatri ya ataupun neurologi, ophthalmology. Itu datang ada yang datang 2 minggu ya. 2 minggu sekali, ada yang datang sebulan sekali, sebulan 2 kali begitu. Tenaga manusianya, manusiawinya itu yang menjadi cabaran. Dan antara perkara yang disebutkan oleh moderator tadi adalah kalau saya olah balik soalan itu, bagaimana nak mengekalkan ya kebersamaan ataupun loyalty, apa loyalty? Ya, kesetiaan. Kesetiaan. Ya. Kaki tangan kita dengan fasiliti-fasiliti awam kita atau hospital klinik-klinik kita. Yeah. Sebab tarikan daripada swasta itu jauh lebih kuat dan dengan bayaran gaji yang kadang-kadang dipersepsi jauh lebih mewah. Jadi sebab itu persoalan-persoalan kecil yang nampak kecil, tidak kecil sebenarnya. Bagaimana kita meraihkan, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menyantuni healthcare workers kita ni bukan saja pakar-pakar dan konsultan, senior konsultan dan specialist itu saja, tapi right down to our jururawat. Jururawat hari ini sangat menjadi rebutan. Dan negeri sebelah tambak tu dia membayar 3 kali ganda daripada kemampuan kita membayar jurawat-jurawat kita. Tambah kalau jurawat kita itu punya post basic training yang ada kepakaran-kepakaran tertentu. Ya. Apa yang saya lakukan adalah memohon Kementerian Kewangan untuk mengembalikan bayaran RM80 sejam untuk selama 4 jam ya. Kurang lebih begitu ya. 4 jam. Itu adalah penting bagi kita menghargai. They spend time, kita menghargai. Tetapi yang menjadi lebih mencabar adalah on call yang over the weekend yang saya sedang saya usahakan ini. Yeah. Jadi saya tak boleh sebut berapa kita akan bayar. Hari ini ada persepsinya RM9 1 jam. Tapi jumlah yang telah saya kemukakan, saya rasa pastinya kalau doktor juga pakar adalah sikit up daripada itu. Tapi saya tidak boleh membuat apa-apa pengumuman sekarang kerana saya belum mendapat hitam putih walaupun ada dengar jauh-jauh sayup-sayup begitu. Tapi kita mengharapkan ya di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, di bawah kepimpinan Menteri Kewangan ya, mereka tahu betapa sukarnya, ya, betapa beratnya peranan doktor-doktor kita ni, pakar-pakar kita termasuk jururawat ya, termasuk semua ya. Tapi dalam konteks ini adalah on call-nya tu, an active on call iaitu over the weekend ya, dan dia spend like daripada mula 5 petang dia habis, dia buat on call sampai next day 8 pagi baru keluar. Bayangkanlah tuan-tuan. Ya. Agaknya kalau kita jadi Pak Gad berapa kali tidur agaknya. Yeah. Bukan maksudnya
Terlin. Bukan. Letihnya tu kan. Jadi that is the 15 hours. And that is the one that is paid 9 ringgit sejam. Itu yang saya sedang memandang dengan segala rasa empati dan kebertanggungjawabnya untuk saya dapatkan sedikit penambahan kepada on call. That is the on call, the active on call they call it, over the weekend, and it's about 15 hours. That's right, moderator. From 5 o'clock dia habis, dia tak balik tu. Dia tak balik. Sambung lagi. The whole night in the hospital. Keluar pukul 8 pagi. Ada berani kan? Jadi itu yang sedang saya usahakan. Di samping itu banyak lagi perkara-perkara lain yang sebagai insentif untuk kita kekalkan kesetiaan mereka pada kita, pada dalam konteksnya kaki tangan awam Bukan tak nampak di samping insya-Allah kita harapkan yang kontrak pun akan akhirnya menjadi tetap sehingga satu waktu yang akan ditetapkan. Pelantikan buat hari ini adalah semuanya kontrak. Sehingga satu waktu katanya Perdana Menteri dan PMO akan ditetapkan bagaimana pengurusannya ke depan nanti. Dan saya memandang positif kepada apa yang isyarat yang saya dengar. Saya tidak mahu memberikan apa-apa menyebutkan apa-apa komitmen, tetapi yang saya dipahamkan baru ni pun yang Perdana Menteri pun menyebutkan tentang persoalan persaraan dan sebagainya itu pun satu yang saya kira kerajaan Madani akan jauh lebih empati dan sensitif tentang perkara ini. Cuma yang lain yang boleh saya sebutkan, gaji, kalau nak kata gaji kita terlalu rendah, tidak juga, Tuan Sri. Gaji kita lebih tinggi berbanding kita tengok perkhidmatan kalau UD 41 tu kita mula dengan 5197. 5,000 kita start off UD 41 dia come into the scheme perkhidmatan perjawatan dia mula daripada MO housemanship dia akan pergi MO dia get 5197 which is saya kira adalah jauh lebih tinggi daripada jawatan di perkhidmatan awam yang lain. Bukan maksudnya berbanding dengan swasta, tapi sebagai skim perkhidmatan dalam KKM di bawah JPA, we give them higher. Itu pasti. Dan kita harapkan akan banyak lagi jawatan-jawatan lantikan tetap yang akan diberikan. Dalam 2023 saja kita sebagai KKM diberikan 7,000 penambahan 7,000 jawatan tetap. Moderator So dan juga yang lain yang boleh saya sebutkan ringkas-ringkasnya adalah juga ke arah satu yang jauh lebih baik insya-Allah. Nah, kalau saya boleh sebutkan sebelum saya lupa, di samping kita juga memberikan satu yang disebutkan sebagai hadiah latihan persekutuan HLP. Di mana doktor saya mereka mendapat peluang untuk membuat ijazah-ijazah kepakaran dan lanjutan sama ada dalam negara dan Masters Medicine mereka berbagai bidang, ada 15 lebih bidang-bidang yang lain, ataupun mereka mendapat hadiah latihan persekutuan, mendapat scholarship dengan bergaji, dengan dapat scholarship, they do parallel pathway, maknanya dia pun mengambil bidang mereka, kardiothoracic ke, kardiologi ke, family medicine specialist ke, urologi ke, apa pun di luar negara mereka mendapat hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan di mana mereka dibayar gaji dan juga beasiswa. Itu adalah antara kelebihan dan perks yang doktor bersama jabatan bersama dengan perkhidmatan awam dan KKM sedikit mendapat kelebihan ataupun keistimewaan kerana kita nak respect, kita nak hargai pengorbanan mereka. Sila. Kita semua tahu KKM ada melaksanakan kempen cara hidup sihat melalui bahagian kawalan penyakit, iaitu kempen kurangkan garam dan gula. Ini disuarakan oleh Perdana Menteri bagi mencegah diabetes. Sejauh manakah kempen ini telah berkesan? Mungkin pihak KKM boleh wujudkan profil kesihatan dalam masa sejahtera bagi tujuan memantau tahap kesihatan. Sedang dirancang, you be aware, dan kita akan membuat pemberitahuan dari semasa ke semasa. Kita ada program untuk mengurangkan garam, mengurangkan gula, itu semua adalah
memang program-program kami untuk tahun ini. Tetapi program-program yang nak saya lancarkan dan program-program yang terlibat langsung ya dengan di mana touch point-nya adalah bersama dengan rakyat ya. Umpama the 10,000 step yang kita juga lakukan dan kita lakukan di kementerian dan program yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, when active living kicks ya, kita pun mau penurunan berat badan secara kompetitif ya, dan semua ni saya kira adalah akan kita lancarkan dan membuat peluncurannya dari masa ke semasa. Dan yang paling penting kita nak every one of us, setiap seorang kita mengambil tanggungjawab diri bahawa kalau kita tidak mahu menjadi statistik serangan jantung, ada kawan-kawan kan, ada kawan-kawan umur 30 tahun sudah dapat kena serangan jantung, ada 40 tahun dah 323 stand, pasang stand dah tu, stenting at that age now. Ya, yang stroke pun ada pada awal muda. All this Peramatang punya Peramatang punya predicament, Peramatang punya sekaligus dia di samping program itu sendiri kita akan membuat pendidikan kesihatan dipanggil. Lot of information on the apps, on our apps yang mana boleh kita dapati juga melalui kita punya app MySejahtera dan sebagainya itu. Jadi program-program ini memang kalau kita masuk in our apps kita akan dapat untuk mengikutinya. But every time kita ada program-program besar ni, insya-Allah kita akan buat pelancarannya. Ya, dan baru ini pula dalam program yang baru saya hadir, ini saya nak sebutkan ya. Hari ini tuan-tuan, saya dapati bahawa pihak-pihak dia bukan saja KKM. Kesihatan bukan saja milik tanggungjawab sebuah kementerian, namanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia sudah menjadi satu yang rentas secara madani government lagi lah terutamanya. Kita selalunya bertindak rentas kementerian. Dan hari ini bukan saja rentas kementerian. Dia adalah whole of nation, whole of society. Dia adalah penggemblengan seluruh pemegang kepentingan dan pemegang taruh dalam masyarakat. Hari tengok saja syarikat-syarikat syarikat gegasi besar pharmaceutical ni, kita pandang dengan pandangan yang agak sikit tidak mau engage, orang kata tidak mau libat urus mereka. Tapi hari ini saya lihat ya, sama ada Novartis, sama ada Duo Pharma yang syarikat-syarikat kita sendiri, sama ada Roche International dan sebagainya. Mereka datang untuk berikan cadangan dan kadang-kadang itu atas dasar CSR, Corporate Social Responsibility. Mereka lakukan secara pro bono, secara FOC, secara free of charge. Dan contohnya yang tadi kita lihat petang tadi, saya sampai hampir pukul 7 petang ada back to back meeting dan mereka datang untuk menjalankan program ya. Program yang di Novartis ni adalah antara syarikat terbesar Switzerland di dunia ini. So, one of the biggest pharmaceutical company based in Basel, ya, yang mana datang dengan cadangan-cadangan untuk akhirnya keterlibatan rakyat kita. Dan mereka datang untuk memberikan rawatan dan ubat-ubatan yang very expensive. Kita tidak mampu beli. Ya, tetapi dibuat dengan harapan bahawa mereka juga akan dapat terlibat dalam rawatan ini dan dia lakukan secara dunia, multi centers, dan ini pada saya adalah satu yang sangat mustahak untuk kita rebut. Sebab apa tuan-tuan? Saya nak sebutkan akhirnya, sebab kerajaan tidak mampu untuk membina sama ada fasiliti dan juga membuat kerja-kerja yang ataupun kerja buat kesihatan ini hanya atas KKM dan kerajaan saja. Jadi jangan tidak tahu keterlibatan pihak swasta itu, moderator, is very important. Sebab kerajaan hanya boleh membiayai 2.6 atau 2.6% daripada GDP, nisbah KDNK untuk perbelanjaan dalam sektor kesihatan. Sebagai sebuah negara upper middle income economy, kita seharusnya belanja 5 ke 6% daripada KDNK. Kita hanya mampu belanja setengah daripada itu, tak sampai pun 3%. Nah, daripada situ kita tahu kepentingan untuk pihak swasta. Sebab tu saya dengan swasta ini saya memberikan segala sokongan dan dukungan seperti mana yang Perdana Menteri mahukan. Sebab mereka lah berperanan menambah 3%
Misbah KDNK dalam perbelanjaan sama ada membina fasiliti hospital dan sebagainya, dan juga aspek rawatan dan juga memberikan apa yang merupakan sumbangan terhadap perbelanjaan kesihatan. Di situ juga kalau saya nak masuk last point saya, apa reform saya? Di ujung saya nak sebut sikit. Nah, negara kita punya sistem, saya sebutkan tadi, swasta, awam dan swasta, ya. Dan awam dan swasta ni hampir terpisah. Malangnya, sementara kita punya pakar yang akhirnya berpindah kepada swasta, hampir boleh saya katakan, kalau lebih mudah lah, ya, 40% pada kita, 60% di swasta pakarnya. Tetapi merawat dia terbalik. Dia bersilang. 40% merawat 60%, 60% merawat 40%, atau mungkin lebih kritikal daripada itu sebenarnya. Maka dengan kata lain, kita tidak akan dapat mengimbangi semua ini kalaulah swasta itu terpisah daripada perkhidmatan rakyat yang lain. Swasta untuk orang kaya je kan? Jadi swasta punya equipment seperti mana yang saya dapat gunakan baru ni, Gamma Knife contohnya. Itu adalah equipment yang mahal, hanya mampu dibeli oleh swasta, ya. Ataupun apa baru ni yang saya Linex Linear Accelerator, itu ada di IKN kita. Tapi di pihak swasta mungkin banyak. Nah, menteri ini pada awal dulu lagi telah menggagaskan, mewawarkan kepentingan untuk public dan private ini, awam dan swasta mesti bekerjasama. Ada seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya, proton beam. Kita ambil tadi apa yang saya sebutkan? Saya selalu confuse. Gamma knife tadi. Gamma knife itu adalah equipment untuk rawat kanser. Ada pada swasta contohnya. Tapi mereka tak guna sepanjang waktu. Dan sebagian besarnya waktu itu tidak digunakan. Untuk kita, kerajaan beli gamma knife ke gamma knife ataupun proton beam therapy itu, seperti mana ada satu di Singapura, terlalu mahal. Jadi adalah jauh lebih bijak untuk kerjasama dan kolaborasi ini dapat kita lakukan, supaya waktu-waktu dia tidak menggunakan equipment yang high-end, state of art punya teknologi, equipment ini, kita dengan pakar kita, dengan onkologis kita, dengan spesialis kita, ambil peranan untuk menggunakan, merawat pasien-pasien kita. Atau kadang-kali kita juga menghantar pasien-pasien. Jadi di situ, nampak ya, di situ akan berlaku kita memecah tembok awam dan swasta. Nah, last point saya. Apa reform yang nak saya lakukan? Reform yang nak saya lakukan, yang tak saya tentu malam ni, mana-mana pun saya berucap, mesti saya, ataupun saya berdiskusi, saya mesti bawa ini. Tuan-tuan, saya cuba jugalah. Rasa-rasa kalau tak faham pun bapak faham je lah. Apa yang saya nak adalah, yang nak saya lancarkan ataupun nak saya lakukan dalam Parlimen ke-15 ini, adalah untuk negara ini mendapat satu transformasi digital dari sudut kesihatan. Itu adalah apa yang disebutkan sebagai di National Electronic Medical Records. A National Electronic Medical Record, Dr. Seraya pastilah dia tahu, sebab dan ramai mungkin juga tahu adalah dunia digital hari ini. Dalam kesihatan, andainya kita punya keupayaan setiap warga, setiap citizen satu rekod, dan semua rekod secara digital ni, rekod secara digital dalam electronic medical record kita ni, ya. Dan bayangkan kalau semua fasiliti kesihatan, bukan saja awam, fasiliti kesihatan kita, klinik-klinik kita tadi yang saya sebutkan, ada 3,600 klinik kita seluruh negara ni. Bersama dengan 11,000 GP, mereka ada mungkin lebih sikit. Mungkin 12,000. 12,000 GP makna general practitioner swasta
Bayangkan fasiliti KK, klinik kesihatan dan GP, klinik-klinik swasta. Bersekali dengan hospital-hospital kita. Kita ada 149 hospital. Dan saya kira hospital swasta lebih sikit kot. Bayangkan tuan-tuan, kalau semua fasiliti-fasiliti di seluruh Malaysia ini, seperti mana negara-negara maju dah sekarang ni, jangan tak tahu, Vietnam pun sudah ada National Electronic Medical Records nationally, di mana semua fasiliti ini sebenarnya sudah ada integration ataupun dia panggil interoperable. Interoperable di mana kalau saya datang, ya, menemui seorang doktor, dia tekan, dia on the electronic medical record, sebab tadi citizen punya record yang sudah interconnected, dia become seamless namanya. All the facilities, klinik ke GP, GP ke hospital, hospital ke public, public ke private. We become one nation yang ada National Electronic Medical Record. Bayangkan tuan-tuan, betapa decision making dalam acute care di hospital, patient management itu sangat pantas, sangat cekap. Tak termasuklah registrationnya, appointmentnya, semua digital. Kita gagal dari sudut digital health transformation kerana kita tidak ada di electronic medical record ataupun electronic lifetime health record. Dengan itu tuan-tuan, setiap patient, setiap pesakit datang, dia tidak boleh ditanya soalan yang sama 2 kali. Sekali je. Di mana pun dia ada, dengan dia punya smartphone, dengan dia punya apa tadi dikatakan patient index, patient master MPI, master patient index tu, segalanya dalam itu dia tahu. Apa dia punya alahan, apa ubat dia, apa prosedur, apa imaging dia, apapun dari sudut medical history dia. Everything seamless throughout Malaysia. Tuan-tuan, bayangkan if we have that. Bukan saja penyakit-penyakit infectious disease masa SARS-CoV itu, kita akan dapat buat segalanya on contact tracing dan sebagainya, sangat baik, dengan baik sejahtera itu. Tetapi lebih penting sekali, pandemic, chronic diseases, penyakit-penyakit tak berjangkit tadi tuan-tuan, kita akan secanggih. Tapi kata Singapura ke, saya sebutkan tadi 2015 saya sepentas dengan Menteri Vietnam, untuk dua-dua bercakap tentang electronic medical record tuan-tuan. Hari ini Vietnam diberi, remind me Arina, Vietnam mendapat the best electronic medical record award. Negara-negara membangun. Dan kita tuan-tuan belum lagi. 1989 kita mewawarkan hospital selayang nombor 1 di dunia, atau paling tidaknya Asia, sebagai the paperless smart hospital. Hari ini tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya sebut benda ni. Our clinician is writing discharge note manually. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, saya pergi ke membuat, bukan serbuan, saya memberi lawatan mesra ke hospital selayang untuk meneliti dan mendekati permasalahan HIS, Hospital Information System, yang sudah lama tergendala. Tuan-tuan, sangat sedih. Clinicians writing discharge note, Datuk Seraya, manually. In 1988, was it 88 ya? I may be wrong there. 1988, kita the first in Asia to be the smart hospital, paperless, filmless, segalanya online. From registration sampai discharge. LIS, laboratory, pathology, ya, semua bidang, semua online. Everything is just digital. Now we are struggling. Itu reform saya yang sangat penting yang saya kena sebut. Mudah-mudahan tuan doakan sama-sama, insya-Allah. Kalau kita sampai ke situ, we will enhance healthcare system dan delivery. Dan saya, inilah atas bau saya, dan insya-Allah doakan moga-moga insya-Allah akan dapat kita bekalkan dalam masa 4 tahun paling tidak. Kalau tak dapat 100% pun, jangan tinggal semuanya. Mala yutrakul kulluh, la yutrakul kulluh, kata ulama-ulama. Kalau tak dapat semua pun, jangan tinggal semua. Paling tidak saya akan cuba sedaya upaya untuk membekalkan 90% of the whole country akan dapat a national EMR ataupun lifetime health record, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zul
Saya ingin akhirkan dengan mengingatkan rakan-rakan semua yang hadir pada malam ini tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kenikmatan pertama yang perlu dipertanggungjawabkan oleh hamba Allah pada hari akhirat adalah pertanyaan, bukankah kami menyihatkan tubuh kamu dan kami hilangkan dahaga kamu dengan air yang dingin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, tidak seorang pun diizinkan bergerak daripada kedudukannya pada hari akhirat sehingga dia menjawab bagaimana dia menghabiskan hidupnya, bagaimana dia menggunakan pengetahuannya, dan mana dia memperoleh dan kemana dia membelanjakan hartanya, dan bagaimana digunakan kesihatannya. Jadi saudara dan saudari sekalian, hari ini kita belajar banyak perkara daripada Menteri Kesihatan yang tentunya memberikan pencerahan. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Ramai yang bersama-sama kita pada malam ini, dan tentunya salam perjuangan, salam Malaysia Madani daripada Suara Anak Madani. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Peradaban kita bangunkan, bina kota bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa insan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Hey, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani.